Di pagi ini juga kita terus beralih ke segmen wawancara kita, juga lebih memperkatakan mengenai dengan kesihatan dan menumpukan kepada Hari Kanser Sedunia 2024. Ya, di mana sambutannya akan kita diketahui mengenai dengannya. Kita bersama dengan tetamu kita Yang Mulia Tuan Dr. Raden Mas Jeffrey bin Raden Mas Ismail, konsultan perubatan pakar onkologi. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar Tuan pada hari ini? Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan mengetahui mengenai dengan sambutan Hari Kanser Sedunia 2024. Sebagai permulaan, mungkin dapat diketahui mengenai dengan apa yang dimaksudkan dengan Hari Kanser Sedunia. Silakan Tuan. Seperti yang Puan Hani dengan Puan Sarina tahu, World Cancer Day atau Hari Kanser Sedunia ini diraihkan pada 4 hari bulan Februari tiap tahun. Kami di Brunei ini adalah antara 150 lebih negara-negara yang menjadi ahli pertubuhan kanser antarabangsa untuk kawalan kanser. Dinamakan UICC. Pertubuhan ini bermula pada tahun 2000 dan 4 hari bulan Februari ini dijadikan Hari Kanser Sedunia untuk meningkatkan kesedaran mengenai kanser dan rawatan mengenai kanser dan menurunkan jumlah kanser, kadar kanser, pesakit kanser dan kadar kematian dari penyakit kanser. Ya. Baik, dalam hal ini juga kami ingin mengetahui Doktor, mungkin dapat memberikan pencerahan mengenai dengan Hari Kanser Sedunia 2024. Saya percaya ada tema yang akan temanya tentukan. Kalau dalam bahasa Inggerisnya adalah Close the Care Gap, mengurangkan jurang penjagaan. Jadi dilihat di serata dunia memang ada ketidakseimbangan dalam kes-kes kanser, bagaimana orang menerima rawatan dan siapa yang dapat menerima rawatan yang sewajarnya. Objektif pada tahun ini adalah tahun ketiga Close the Care Gap, mana tahun yang sebelum ni tahun 2022 adalah yang meningkatkan kesedaran masyarakat. Tahun lepas 2023 adalah menyatukan suara serta mengambil tindakan bersama. Lepas tu tahun ni, tahun yang terakhir untuk Close the Care Gap, kita bersama-sama memberikan impak yang besar dan merapatkan jurang penjagaan untuk masa yang berjanjangan. Jadi tahun yang akan datang akan menjadi tema baru untuk 3 tahun. Jadi setiap 3 tahun memang bertukar tema-temanya. Jadi ini adalah tahun terakhir ini dikirakan di mana menggunakan tema Close the Care Gap, rapatkan jurang penjagaan. Tapi setiap tahun itu ada bentuk usaha yang dilakukan. Yang dilakukan secara khusus dan dengan umum juga. Baik ya. Mungkin juga kita boleh melihat ni Doktor, dengan adanya tema yang ditentukan dalam kempen kesedaran kanser ini, saya percaya ia boleh memupuk kesedaran, ya. Untuk meningkatkan kesedaran halayak ramai mengenai kanser, sebab ada kekeliruan mengenai penyakit kanser lah. Walaupun kami dah bertahun-tahun dan ada antara kami yang berdekat-dekat sudah untuk membuat pencerahan di halayak ramai, tapi masih ada kekeliruan. Lebih lagi pada masa ini ada media sosial yang ada yang menyebarkan informasi yang kurang tepat. Itu yang susah tu. Jadi yang paling berkesan, cara yang paling berkesan untuk memerangi kanser adalah sebenarnya pengetahuan mengenai kanser. Dan cara yang paling baik untuk seseorang tu mengurangkan risiko kanser adalah menjalani cara hidup yang sihat. Dan kami memaklumkan bahawa kanser tu memang akan berlaku. Tapi bila kanser yang baru tu kami mahu pada peringkat yang awal. Dapat dikesan. Kesan awal, maka insya-Allah perawatannya awal dan kesembuhan pun insya-Allah akan pun menaiklah. Pastinya dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran mengenai dengan Hari Kanser Sedunia ini dan juga mengenai dengan penyakit kanser, dan antara caranya untuk mengurangkan risiko adalah dengan mengikuti program saringan yang terdapat di negara Brunei Darussalam. Jadi mungkin Tuan Doktor boleh menguraikan mengenai ini. Di negara Brunei Darussalam, alhamdulillah ada 4 program saringan umum. Tapi ada dia punya faktor-faktor kalau seorang tu boleh menerima saringan. Satu, mengikut jantina, ada 3 program saringan yang boleh dilalui untuk kaum wanita. Satu adalah payudara, satu lagi adalah untuk cervix,
pangkal rahim, kanser pangkal rahim. Satu lagi adalah untuk usus besar, kolon. Bagi laki-laki cuma satu sajalah, untuk usus kolon sahaja. Jadi dijemput para penonton RTB pagi ini, kalau yang mahu tahu, layari http www.ppk.gov.bn. Saya ulangi, www.ppkk.gov.bn, di mana kita akan melihat pada phone atau kita punya komputer ada 4 yang dilihat tu. Yang satu adalah kardiovaskular. Itu pun. Jadi kalau kita klik pada ikon tu, kita akan melihat informasi, FAQ sebagainya, dan siapa yang boleh menjalani saringan, sebab ada kriterianya. Saya tak akan menguraikan dalam pula. Ya, tetapi ada boleh saya layari menerusi www.ppkk.gov.bn untuk mengetahui mengenai program saringan di Brunei Darussalam. Pasti salah satu cara juga untuk ketani cara orang pencegahan. Pencegahan dalam sekiranya terdapat risiko-risiko kanser. Ada melalui pemeriksaan tersebut ada sesuatu yang abnormal lah. Tapi mungkin dapat dijelaskan lagi, berikan keyakinan ni doktor kepada masyarakat kita ni. Apa sebenarnya kelebihan membuat saringan untuk penyakit kanser ni? Kelebihan saringan ni kita sudah lihat di negara-negara barat yang telah melalui proses penularan kes-kes kanser yang mendadak. Antara satunya adalah kebanyakan kanser adalah disebabkan oleh faktor umur. Dan cara hidup yang tidak bagus, yang kurang sihatlah. Faktor-faktor macam obesiti, tidak bersenam, kurang menjaga makanan sebagainya lah. Jadi kalau dipikirkan pasal dari kes obesiti, ada 13 jenis kanser yang berhubung kait dengan kanser. Masya Allah. Jadi saringan bagi kanser usus, saringan itu dibuat pada tahap umur yang di mana kanser itu kerap berlaku. Jadi bagi saringan usus besar, kanser kolon, kolorektal, itu sama. Mula pada umur 50. Jadi ada peringkat-peringkat ada umur peringkatnya. Dan bagi kanser payudara yang juga berunsurkan kes obesiti juga, dan boleh juga, sebenarnya saya salah tadi, breast cancer pun boleh berlaku arah laki-laki. Tapi dalam 100 kes. Minta maaf. Tapi saringannya untuk kaum wanita pada umur 40 ke 65. Ada ia punya kriteria. Bagaimana pula dari jenis kanser yang paling kerap dihadapi di negara Brunei? Di negara Brunei Darussalam, kalau dikira dari segi jantina, bagi laki-laki, bagi perempuan lain. Faham? Bagi perempuan yang paling kerap adalah payudara. Kedua adalah kolorektal. Lepas ketiga adalah kanser pangkal rahim dan ovary dan rahim dan sebagainya lah. Kalau kita cantumkan yang itu. Lepas itu untuk kaum lelaki, kanser yang paling kerap adalah kanser kolorektal. Yang kedua adalah kanser paru-paru. Yang ketiga adalah kanser prostat. Malangnya dengan masa, nisbah kanser ni dalam masyarakat sekarang ni antara 1/3 untuk wanita, 1/4 untuk lelaki, akan bertambah dengan masa dalam dekad yang akan datang. Ini sebab kenapa? Dijangkakan umur purata dewasa makin naik. Lepas tu kadar obesiti meningkat. Dan di antara kaum lelaki juga, walaupun ada pengharaman penjualan, pengedaran merokok, lelaki-lelaki di Brunei ini masih lagi merokok pada kadar 1/3 orang. About 30% lah. Kalau yang wanita bagus, kurang daripada 5%. Saya tak tahu yang berapa yang khusus lah, tapi memang. Jadi apa yang disampaikan sebentar tadi adalah analisis tahap kesihatan warga dan juga rakyat negara Brunei Darussalam. Walaupun tadi mengetahui seperti yang doktor nyatakan itu, penyebab kanser ini satunya adalah faktor umur. Dua adalah kerana gaya dan cara hidup yang tidak sehat. Tapi melihat kepada kadar age population, maksudnya kalau di Jepun masa ni aging population, kalau di Jepun masa ni sudah orang pada tahap itu
kita ni di Brunei Juga mengarah meningkat. kepada Ya. angka tersebut, aging population atau sebab tu nyatakan tadi mungkin saja nisbah kepada penyakit kanser ni akan berubah lagi tu. Kalau akan lelaki kemungkinan naik jadi mungkin ke arah 1/2 orang. Dan itulah itu memang kami tak boleh elak. Sebab masyarakat di Brunei ini makin dewasa. Dan kita dah lihat di negara lain dan mempelajari dari pengalaman diorang. Jadi yang kami melihat di negara-negara yang di mana saringannya bagus, saringan bagus satu, tapi kalau orang ramai tidak mengambil saringan, tidak ada hasil. Kesannya kurang lah. Sebab kenapa? Sebab bila kanser dikesan pada peringkat awal, insya-Allah kesembuhan pun menaik. Ya, jadi pengesanan awal ini sebenarnya amat penting. Oleh itu, telah pun dikongsikan sebentar tadi mengenai dengan ujian saringan. Dapat Ketani lihat juga menerusi apa yang telah pun Ketani paparkan sebentar tadi. Jika sekiranya dikesan awal, 91% ada apa yang orang survivability rate itu meningkatlah. Apabila dikesan lewat, ini adalah bagi kanser pangkal rahim, 16% kemungkinan untuk kelangsungan hidup. Jadi memang ini adalah peratus yang memang jauh. 91% dan 16% dari segi kelangsungan hidup. Ya, dan bagi setiap kanser, doktor ada menyatakan tadi ada kriterianya tu, umur-umurnya. Itu kalau ada saringan. Bagi yang tiada saringan, disarankan pesakit kalau ada simptom-simptom yang merisaukan, baik berjumpa dengan doktor, ada secepat mungkin lah, jangan melengah-lengahkan. Sebab satu kerisauan mungkin benda yang bukan kanser. Kebanyakan simptom-simptom sebenarnya bukan kanser. Doktor Auda akan memeriksa dan jika ada kerisauan akan merefer ke arah pakar lah. Jadi ini terpulang pada apa cerita yang kita ada. Kalau kita ada batuk yang tidak hilang, itu mungkin jangkitan kuman sahaja. Itu mungkin kita ada asma. Tapi kalau risau, baik berjumpa dengan doktor. Kalau ada tiada kesembuhan, kenapa tidak sembuh? Jadi simptom-simptom yang berlarutan itu adalah satu simptom yang merisaukan. Betul lah. Itu baru contoh satu daripadanya. Kalau orang kebiasaannya kalau demam ni seminggu baik batuk ni, tapi ini sudah berlanjutan sebulan ke 2 bulan, dan saya percaya dari orang hospital ataupun Ketani akan di-refer kepada pakar pastinya. Ada bentuk pemeriksaan mungkin daripada kahak dan seumpamanya. Jadi jika mengalami sebarang tanda-tanda atau simptom seperti yang telah pun dikongsikan juga, haruslah berjumpa dengan doktor dan insya-Allah akan di-refer kepada pakar. Seterusnya mengenai dengan tema sambutan Hari Kanser Sedunia ini, World Cancer Day 2024, jurang perawatan ataupun penjagaan, care gap. Apa yang dimaksudkan dengan tema tersebut? Ini mengenai ketidakseimbangan di mana-mana pun ada ketidakseimbangan. Katakan seorang pesakit itu kurang pendapatan, tidak dapat membayar rawatan. Ini memang menular di tempat-tempat lain lah, bukan di negara Brunei. Sebab alhamdulillah di Brunei para penduduk tempatan mendapat rawatan secara percuma. Dan sekarang ada sudah rawatan mutakhir yang paling up to date di negara Brunei sana, di Pantai Jurunong. Dan jarang ada keperluan untuk pesakit ke luar negara, alhamdulillah. Jadi itu satu. Satu lagi jurang ialah persepsi negatif masyarakat. Kadang-kadang diberi rawatan percuma yang mungkin intensif untuk menyembuhkan pesakit melihat tak naklah, sebab ia tak mahu, ia mahu yang mudah. Faham je lah. Jadi ada sengaja membeli rawatan yang dia mendengar melalui kawan ke, melalui suplemen tambahan lah. Macam itulah. Jadi baik berjumpa dengan doktor dulu. Kalau orang yang berpenyakit kanser sudah tahu, penting berdiskusi dengan doktor Auda, dengan family lah. Keluarga. Memang para pakar tu tak akan memberi rawatan yang berlebihan. Kalau ada masalah penyakit lain yang menyebabkan kerisauan, kesampingan, kami akan mengubah suai mengikut keperluan. Jika keperluan itu adalah untuk curatif,
memang intensif, dan kalau ada kelemahan dalam rawatannya di segi ada ditangguh atau dikerangkan dosnya, mungkin maklumat rawatan itu kurang wajar. Dan apa yang kami tahu ialah dengan masa kebanyakan kes-kes kanser yang kembali adalah sebab faktor-faktor yang itulah. Itu adalah antara jurang-jurangnya lah. Jadi maksudnya cabaran dalam memberikan rawatan secara intensif kepada seimbang bagi semua. Peringatan bahawa rawatan bagi tahap yang awal memang ringkas. Jadi itu penting. Setengah pesakit memerlukan rawatan ringkas macam surgery saja, pembedahan saja. Ada yang lain pembedahan dengan sedikit kemoterapi. Dibandingkan dengan kes-kes tahap tinggi, malangnya pesakit tu kembali lagi sebab penyakitnya akan hilang atau reda masa rawatan. Bila sudah habis rawatan, dalam masa yang akan datang akan kembali, menyebabkan kerusingan, kebimbangan, dan akhirnya menyebabkan kehilangan nyawa. Sayang sebab individu tu mungkin mak bapa, anak, saudara mara, isteri, suami, sebagainya lah. Kan dalam Islam menganjurkan kita untuk berusaha kan? Benar. Jadi menerima rawatan dan menghadiri untuk mendapatkan rawatan itu kan antara usaha sebenarnya. Ya, pastinya. Saya percaya di negara kita ni rakyat kita ni sepatutnya merasa cukup bersyukur kerana dari segi rawatan itu seperti yang doktor nyatakan adalah percuma berbanding daripada negara luar. Kita ni perlu memikirkan dari segi pembayaran kos rawatan, dan bayangkan saja untuk kos rawatan setiap ataupun pesakit ini sebenarnya bukan murah. Ia boleh mencapai harga puluhan ribu. Ini khusus kepada pengidap penyakit kanser. Jadi kenapa orang kita ni apabila sudah didiagnose adanya positivity ataupun orang mengidap penyakit tertentu ni, kita ni menolak untuk mendapat rawatan. Benar. Jadi syukur alhamdulillah di negara Brunei Darussalam terdapat pelbagai kemudahan yang tersedia dari Kementerian Kesihatan. Begitu juga dengan kerjasama dengan Jurudong Pantai Jurudong Specialist Center PJSC. Baik, mengenai dengan fakta kanser di negara Brunei Darussalam, pastinya di negara Brunei Darussalam terdapat juga beberapa mungkin hurdle kata orang, cabarannya. Apakah jurang penjagaan yang dapat doktor huraikan yang telah meningkat di dalam beberapa tahun ini? Kes-kes kanser sekarang ini meningkat dalam peratusan, kurang-kurangnya 20% dalam dekad yang telah berlalu lah. Dan kebanyakan kes ni malangnya masih lagi pada tahap yang tinggi. Dan berharap dengan saringan yang telah bermula dari 2019 untuk kebanyakan kanser yang telah disebutkan, khususnya kanser payudara lah, kes-kes ni akan dikesan pada peringkat yang awal. Jadi itu adalah salah satu yang memang merunsingkan kami. Sebab tahun 2024 ni, di masa-masa COVID berlaku, memang ramai yang tertunda. Bukan di Brunei saja tapi di seluruh dunia. Lah. Malangnya ada antaranya sudah tidak ada lagi sekarang ni. Itu masanya singkat. Jadi bila lihat kembali, itulah masa tu jurang tu sebab kesnya lambat sebab ada kes COVID masa tu. Pandemik. Jadi jurang sekarang ni masih lagi ramai yang melaporkan diri bila beban kansernya sudah tinggi. Bila beban kanser sudah tinggi, rawatannya lagi mahal dan rawatannya tidak berkesan. Itu yang sebab seakan sama yang kita telah beritahu tadilah. Dan seperti yang dimaklumkan tadi, kes-kes ni di Brunei naik sebab faktor umur. Jadi di tahun 2020 lebih kurang 800 lebih kes di mana 352 orang telah meninggal dunia pada masa yang sama lah. Bukan dari kes barulah yang diagnosis sebelum tu. Dan ini akan meningkat kalau kesnya dalam setahun itu 900 lebih daripada 1,500 tahun dalam 5 ke 10 tahun yang akan datang. Yang risaunya kalau kes-kes baru ini meningkat dengan tahap yang sama bagi tahap tinggi, kematian pun akan meningkat. Dan yang kami risau juga bagi laki-laki, ia punya kadar kenaikan kes-kesnya dan kes kematian kalau tidak dikurangkan akan menaik
nisbahnya lebih cepat daripada kaum wanita. Oleh itu, kesedaran ini amat penting ya, Tuan Doktor. Dan diadakan nanti sambutan World Cancer Day 2024 seperti yang telah pun diterangkan sebentar tadi, itu pada 4 hari bulan Februari 2024 di seluruh negara. Namun di negara Brunei Darussalam akan dilangsungkan nanti, akan diadakan World Cancer Day, sambutan World Cancer Day 2024 ini. Jadi mungkin Tuan Doktor boleh menghuraikan dan menerangkan juga kepada penonton kita ni apa antara pengisian yang akan dibawakan semasa World Cancer Day 2024 nanti. Pada tahun ini World Cancer Day dia akan disambut bagi pihak kami bekerjasama dengan MOH di Yayasan bersamaan dengan 4 hari bulan Februari, hari Ahad. Jadi untuk para penonton yang berminat boleh bersertai, dijemput datang kemari. Kami akan menjalani tema-tema gerai-gerai bertema, thematic booth, di mana para pengunjung boleh mengikuti permainan bersama dengan belajar, terokai. Temanya teroka, jalan teroka dan belajar. Dan bagi yang mahu juga boleh mengikuti bersama kami untuk jalan pendek saja, 1.5 km pada pukul 6.30 pagi, insya-Allah. Jadi seawal pukul 6.30 pagi akan diadakan Unite Against Cancer Walk ini di sekeliling kompleks yayasan nanti di Bandar Seri Begawan. Akan diadakan sepanjang 1.5 km. Pastinya ini juga untuk memupuk semangat dan juga menuju ke arah warga sihat. Betul. Akan diadakan pada hari Ahad ini, 4 Februari, sekali lagi bertempat di Kompleks Bangunan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Dinyatakan tadi akan ada penyertaan daripada beberapa agensi juga. Selain daripada tema untuk pameran terbuka tersebut, Explore. Jadi kami ada gerai-gerai yang bertema yang ada permainan-permainan dengan kegiatan aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan kesedaran lah. Jadi ada yang bertembak-tembak, macam-macam lah. Jadi ada yang membuat colouring semualah, dan ada juga untuk kanak-kanak jugalah aktivitinya. Dan di sini ada dikongsikan, dipaparkan mengenai dengan peta di mana Unite Against Cancer Walk ini akan berlangsung seawal pukul 6 pagi di Plaza Terbuka Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah pada 4 hari bulan Februari nanti. Dan di antaranya juga aktiviti-aktiviti yang akan diungkayahkan, di mana akan diadakan sesi handstand pledge wall. Bagi para pengunjung, ini adalah salah satu inisiatif yang akan diadakan. Ada Unite Against Cancer Walk dan juga bus yang telah pun tersedia seperti yang Tuan Doktor terangkan sebentar tadi. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Dr. Radin Mas Jeffrey. Ruang dan masa yang kita berikan bersama pada pagi